Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sepisol. Kami daripada Grup Mio akan membentangkan tentang laporan survey kami iaitu kepekaan rakyat Malaysia terhadap arahan kerajaan mengenai PKP. So daripada survey kami telah mengeluarkan 10 soalan dan kami akan kemukakan kepada antara soalan-soalan yang paling popular yang telah dijawab oleh responden. Okey, daripada saya akan menganalisiskan soalan adakah saya kerap keluar rumah. Okey, daripada soalan kami telah mengeluarkan jawapan mengikut skala iaitu skala 1 sampai skala 5 di mana skala 5 adalah yang paling kerap manakala skala 1 adalah yang paling kurang kerap. Daripada analisis result survey didapati bahawa untuk skala yang paling kerap sebanyak 3.3% responden kami mengatakan bahawa mereka amat keluar kerap daripada rumah. Manakala untuk yang paling kurang kerap sebanyak 30%. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia amat peka dan amat tidak keluar rumah apabila arahan PKP dilaksanakan. Untuk further analysis, kita dapati untuk skala 1 dan skala 2 didapati bahawa 50% rakyat Malaysia ataupun 50% responden kami amat tidak keluar rumah dan patuhi arahan PKP. Akan tetapi itu merizalkan dengan sebanyak juga 50% responden kita kerap keluar rumah. Daripada sini kita dapati untuk skala 4 iaitu skala agak kerap sebanyak 13.3% dan skala 3 iaitu skala 50/50 iaitu skala 3 iaitu skala di mana dia keluar rumah dan juga dia tak keluar rumah kadang-kadang lah. So yang untuk skala 3 kita dapati bahawa 33.3%. Untuk masalah 3.3 ataupun untuk masalah responden yang kerap keluar rumah, kerajaan telah mengimplementasikan arahan saman iaitu di mana mana-mana rakyat ataupun responden yang keluar rumah tanpa memberi alasan yang kukuh, mereka akan dikenakan sebanyak saman RM1,000 per person lah. So daripada ini kita dapat menyimpulkan bahawa rakyat Malaysia amat percaya dan amat patuhi arahan daripada kerajaan dan juga health expert. Dan itu untuk saya menganalisis soalan itu. So itu daripada saya bagi kepada Mio. Assalamualaikum, nama saya Mio Al-Hakim. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, sepanjang tempoh PKP terdapat beberapa arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi menangani jangkitan COVID-19. Antaranya ialah rakyat dilarang untuk keluar rumah kecuali untuk mendapatkan keperluan makanan atau ubat-ubatan, menyekat sepenuhnya perjalanan melintas negeri dan sebarang pelancongan ke luar negara juga. Jadi kumpulan kami telah melakukan soal selidik melalui Google Form yang telah disertakan dengan 10 soalan mengenai kepekatan rakyat Malaysia terhadap kerajaan semasa tempoh PKP dengan tujuan untuk mengkaji jumlah peratus bilangan rakyat yang mematuhi arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan sepanjang tempoh PKP. Jadi dari segi aspek kebersihan, berdasarkan keputusan statistik 80.7% daripada jumlah responden mengamalkan sanitasi sebelum memasuki premis. Bagi saya ini merupakan jumlah peratus yang sangat tinggi dan ini sangat bagus kerana usaha ini mampu mengurangkan jangkitan virus COVID kerana boleh dikatakan hampir setiap barang yang dipegang tidak semestinya 100% bersih. Jadi alangkah baiknya sekiranya kita mencegah terlebih dahulu sebelum dijangkiti. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengubati. Seterusnya, berdasarkan soalan, adakah saya kerap menghadiri perhimpunan beramai-ramai? Jika merujuk kepada keputusan statistik, 87.1% responden tidak menghadiri sebarang perhimpunan beramai-ramai kerana ini akan meningkatkan lagi penyebaran virus COVID kerana ia boleh merebak melalui sentuhan fizikal, batuk dan juga bersin daripada seorang individu. Jadi, ini menunjukkan keputusan yang sangat memberasakan kerana usaha ini mampu mengurangkan rantai virus COVID daripada tersebar dengan lebih meluas. Jadi itu saya. Jadi saya berharap bahawa rakyat Malaysia sentiasa berusaha dan bersatu teguh menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan sentiasa mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan sepanjang tempoh PKP. Dengan penuh harapan demi mengurangkan penyebaran virus COVID agar negara Malaysia bebas daripada rantai COVID-19 dan juga mampu mengurangkan jumlah kematian rakyat disebabkan jangkitan virus ini. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Alif Skadar bin Cik Mujibur Rahman dan saya akan teruskan dengan soalan adakah saya kerap menggunakan pembelian secara online. Okey, berdasarkan Google Form telah kami lakukan terhadap 31 responden, sebanyak 14 orang iaitu mewakili sebanyak 45.2% telah menjawab sangat kerap menggunakan pembelian secara online. Hal ini kerana hal ini telah membuktikan bahawa kebanyakan masyarakat Malaysia sangat patuh kepada SOP-SOP yang telah diberikan sepanjang PKP, iaitu mereka tidak boleh keluar ke rumah untuk membeli barang-barang rumah, tidak boleh pergi ke kedai-kedai untuk beli makanan seharian. Jadi mereka akan menggunakan pembelian secara online. Selain itu, aplikasi-aplikasi secara atas talian ini seperti Shopee, Lazada, Wow Shop telah melakukan banyak diskaun-diskaun dan banyak promosi telah diberikan kepada para pelanggan untuk menarik minat mereka untuk menggunakan aplikasi mereka untuk belikan barangan seharian. Okey, jika dilihat daripada graf yang telah jika dilihat daripada statistik tersebut, peratusan telah makin menurun kepada sangat tidak kerap, iaitu sebanyak seorang. Ternyata di sini ternyata bahawa tidak semua rakyat Malaysia sangat patuhi kepada SOP telah diberikan. Oleh itu, saya berharap pada masa akan datang makin ramai masyarakat yang telah mematuhi SOP telah diberikan. Okey, selain itu saya akan teruskan dengan soalan adakah saya kerap menyebarkan berita palsu. Okey, berdasarkan statistik yang telah kita orang lakukan, sebanyak 25 orang daripada 31 responden telah diambil telah menjawab sangat tidak kerap menyebarkan berita palsu. Hal ini kerana hukuman-hukuman akan diberikan kepada mereka ataupun golongan-golongan yang tidak wajar, yang tidak ada kerja lain untuk buat, untuk menyebarkan fitnah masyarakat, menyebarkan fitnah terhadap kerajaan seperti isu Al Jazeera baru-baru ini yang menyebarkan berita palsu, seperti itu. So jika dilihat di sini terbuktilah bahawa ramai masyarakat Malaysia telah bekerjasama untuk menolong kerajaan Malaysia untuk menghalang berita-berita palsu ini tersebar. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Faradiba binti Airul Asni akan membincangkan tentang Sekatan Rentas Negeri. Seperti yang kita sedia maklum, Sekatan Rentas Negeri telah diadakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan pada bulan Mac yang lalu. Oleh itu, sekiranya terdapat hal-hal kecemasan yang memerlukan seseorang individu itu untuk merentas negeri, mereka perlu memohon surat merentas negeri di Balai Polis Berdekatan. Ia kerana segala pintu tol telah disekat oleh polis dan tentera bagi melaksanakan PKP dengan berjaya. Tidak lupa juga, sewaktu PKP dijalankan, terdapat ramai pelajar yang terkandas di universiti masing-masing. Oleh itu, Kerajaan Malaysia amat menitik beratkan segala keputusan demi mengurangkan risiko untuk memberi kebenaran kepada pelajar-pelajar tersebut untuk pulang. Kerajaan juga telah mengambil satu inisiatif untuk menghantar pelajar-pelajar tersebut dengan menaiki bas dan dieskort oleh polis. Setiap langkah yang diambil semasa menghantar pelajar perlu mengikut ketat SOP yang telah ditetapkan, antaranya ialah sanitasi dan jarak 1 meter. Mengikut statistik yang kami perolehi daripada survey yang kami lakukan, majoriti sebanyak 64.5% rakyat Malaysia yang betul-betul patuh terhadap Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka tidak melanggar perintah demi kepentingan diri sendiri, manakala yang selebihnya masih tidak patuh dan sanggup mengambil risiko dengan merentas negeri tanpa alasan-alasan yang munasabah. Di sini kita dapat lihat kerajaan Malaysia sangat mengambil berat akal rakyatnya demi memutuskan rantaian COVID-19 dan mengurangkan jumlah kes di Malaysia. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Gibi Harun dan saya akan meneruskan pembentangan ini. Seperti yang sedia maklum, semasa berlakunya tempoh PKP di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mencatat maklumat sebelum memasuki sesuatu premis. Dan hal ini telah dijadikan sebagai salah satu soalan dalam soal sidik kami. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, majoriti respons
bersetuju bahawa mereka kerap mencetak maklumat diri sebelum memasuki sesuatu premis. Maklumat tersebut terdiri daripada nama pelanggan, nombor telefon dan suhu pelanggan. Oleh kerana kebanyakan rakyat melakukan perkara ini, urusan kerajaan dalam membantras wabak COVID-19 menjadi lebih mudah. Hal ini kerana sekiranya berlaku sebarang kes positif di mana-mana premis, mereka yang dijangkiti itu dapat dikesan dengan cepat kerana premis tersebut mempunyai maklumat pelanggan-pelanggan yang memasuki premis tersebut. Dengan itu, jangkitan lanjut mampu dicegah. Bagi responden yang tidak mencatat maklumat sebelum ini, berkemungkinan premis tersebut tidak mengambil maklumat-maklumat mereka, iaitu pelanggan-pelanggan yang memasuki premis itu. Kes-kes seperti ini sepatutnya tidak berlaku kerana ia akan menyusahkan pihak kerajaan dan pejuang barisan hadapan dalam mengesan mereka yang positif COVID-19 jika berlakunya sebarang kes jangkitan di mana-mana premis yang tidak mengambil maklumat tersebut. Soalan terakhir yang saya akan bentangkan iaitu, adakah saya kerap menjalani ujian pemeriksaan COVID-19 ataupun swab test? Majoriti responden tidak melakukan swab test kerana pada pendapat kami, swab test itu berkemungkinan pembayarannya terlalu mahal yang dikenakan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang terutamanya terdiri daripada golongan yang tidak berpendapatan serta mereka yang tinggal di luar bandar tidak mampu untuk membayar bayaran tersebut. Jadi, bagi menyelesaikan isu ini, pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia boleh mengurangkan kos pembayaran ujian pemeriksaan COVID-19 ini kepada golongan-golongan yang kurang berpendapatan. Kempen pemeriksaan secara percuma juga merupakan salah satu solusi yang efektif bagi mereka yang tinggal di luar bandar untuk mendapatkan pemeriksaan swab test ini. Sekian, itu sahaja daripada saya.